Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tolong slowkan kipas. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah di petang hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Di satu waktu yang mana Nabi SAW pernah menyatakan bahwasanya di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa seorang hamba di waktu itu, melainkan Allah akan perkenankan doanya. Maka ulama cari dan teliti beberapa hadis Nabi, mencari bilakah waktu yang Nabi SAW maksudkan tersebut. Maka ulama mendapati, bahkan ini adalah pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat ulama, waktu tersebut ialah berada selepas asar, sebelum maghrib, macam kita berada sekarang ni tuan-puan. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah di waktu ini banyakkan berdoa meminta pada Allah, dan elok sangat kita isi dengan program-program kebaikan. InsyaAllah di petang hari ini kita bersama dalam program Tazkirah dan Tahlil Arwah. Kita akan bagi sedikit pengisian membaca manakib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, sejarah hidup beliau yang kita akan pelajari bersama, kita akan baca bersama dan kita akan ambil hikmah di sebalik kisah hidup seorang ulama yang hebat. Mudah-mudahan kita dapat meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selepas itu seperti biasa kita akan bersama-sama membaca surah Yasin di petang Jumaat yang penuh berkat ini, dan kita akan teruskan dengan membaca tahlil dan doa arwah. Jadi tuan-puan, di petang Jumaat yang penuh berkat ini, kita bukan hanya berdoa untuk diri kita, berdoa untuk kawan kita yang masih hidup, tetapi kita juga mendoakan untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kalau boleh tiap hari tuan-puan. Kalau tak boleh paling kurang seminggu sekali macam ni kita doakan. Dengan harapan ya Allah, mudah-mudahan seperti mana kami ketika hidup mendoakan ahli keluarga kami yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan nanti ketika kami telah meninggal dunia, ada juga ahli keluarga kami yang hidup yang mendoakan dan menghadiahkan pahala untuk kami. Itu yang kita harapkan buat, sebab waktu ni sangat berkat, waktu yang mustajab doa ni elok sangat kita isi dengan pelbagai kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di petang hari ini kita akan teruskan bacaan kitab manaqib kita, manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, iaitulah tuan guru saya yang mendidik saya daripada saya kecil sehinggalah beliau meninggal dunia, sehinggalah sekarang tuan-puan. Beliau meninggal dunia dah lebih kurang dalam setahun lebih dah. Subhanallah, kita nak baca sejarah hidup beliau macam mana. Sejarah hidup orang yang hebat. Di depan tu ditulis apa? Ulama Rabbani, pendidik sejati. Orang yang mendidik luar biasa. Macam mana kehidupan beliau? Kenapa diceritakan manaqib ni? Kisah-kisah orang saleh. Kisah-kisah orang yang terdahulu, yang mana mereka ini berjaya menjadi seorang hamba Allah yang bermanfaat di masyarakat. Kita baca kisah mereka. Kenapa baca kisah mereka? Yang pertama, Nabi pesan, uzkuru mahasina mautakum.
Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di kalangan kalian. Jadi tak salah baca manaqib. Kita baca macam mana keindahan akhlak beliau, macam mana sejarah kehidupan beliau, macam mana perjuangan beliau. Kita baca, kita pelajari, tak salah. Salah ke? Tak salah. Sebab Nabi pesan, suruh sebut kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Sama ada kebaikan akhlaknya, ataupun kebaikan sejarah hidupnya, perjuangannya. Kita sebut, kita ingat. Jadi, tak salah. Bahkan Nabi pesan untuk kita buat macam tu. Baik, dan yang kedua ialah dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah-kisah para nabi yang terdahulu diceritakan kepada baginda Nabi SAW. Nabi-nabi, kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu diceritakan kepada Nabi. Untuk apa? Linusabbita bihi fuadak. Agar hati Nabi SAW jadi kuat dalam berdakwah. Ambil semangat, ambil motivasi daripada kisah-kisah Nabi terdahulu. Itu baginda Nabi. Kalau kita ni pula nak dapat motivasi, maka kita kena baca pendahulu, sejarah pendahulu-pendahulu kita. Ulama-ulama salafun salih kita yang berjuang pada zaman dahulu. Supaya apa? Supaya kita boleh mengikut jejak langkah mereka, menjadikan mereka sebagai motivasi dalam hidup kita. Itu adalah di antara kebaikan, faedah yang kita dapat daripada membaca manaqib orang-orang saleh, sejarah hidup orang yang saleh. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, bagi mereka yang ada kitab di petang hari ini, kitab manaqib ni, silahkan buka pada muka surat 20. Betul Ustaz situ ni. Kisah yang seterusnya, muka surat 19 tu masa kecil. Masa kecil Syekh Fahmi macam mana, kita akan hayati kisahnya dan kita akan ambil iktibar pengajaran ibrah daripada kisah ini, insya-Allah. Baik, silahkan kita nilah minta Ustaz Aslam untuk tolong bacakan, nanti saya akan terangkan. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kecil, Abuya Syekh Fahmi Zamzam sudah menunjukkan bakat menjadi seorang ulama pemimpin umat. Bakat tersebut terlihat saat beliau masih menjadi pelajar di kelas 6 Ibtidaiyah umur sekitar 12 tahun. Pada saat itu diadakan Safrah Amal. Beliau ditunjuk sebagai da'i cilik pada acara tersebut. Sebelum tampil, beliau dengan gigihnya menjalani latihan ceramah yang diberikan oleh guru madrasahnya, Cikgu Siti Rukamah. Jadi, diceritakan dekat sini bahawasanya Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni arwah tuan guru saya, tuan-puan. Beliau daripada kecil lagi dah nampak dah tanda-tanda orang yang bakal menjadi pendakwah. Orang yang hebat dalam berceramah. Jadi kecil lagi dah nampak dah. Sehinggakan beliau ditunjuk sebagai apa? Penceramah. Tapi penceramah cilik. Da'i cilik. Penceramah kecil. Budak kecil. Ceramah. Ni budak kecil ceramah. Ya memang budak kecil. Tetapi pandai dalam menyampaikan. Ini bukan semua orang. Bukan semua orang pandai. Beliau ditunjuk. Beliau ditunjuk dalam acara apa dekat situ, program apa? Safrah Amal. Safrah Amal ni apa? Di sini di Malaysia ada Safrah Amal? Ada. Tak tahu Safrah Amal ni macam jualan amal lah, macam orang nak bina masjid, dia orang buat jualan, hasil daripada jualan tu sebahagiannya akan digunakan untuk pembinaan masjid. Bahkan kadang kalau pihak masjid memang pihak masjid yang buat full 100% keuntungan daripada jualan tadi akan digunakan untuk membina masjid. Selain kita membeli, dalam masa yang sama kita juga memberi ataupun bersedekah. Macam itulah tu Safrah Amal. Jadi senang nak cakap sekarang ni macam buat program lah, buat program kan. Salah satu tarikannya ialah ni, Syekh Fahmi kecil yang ketika itu umur 12 tahun lagi berceramah. Subhanallah. Beliau buat latihan dekat sini, berlatih setiap hari sebelum program tu berlatih dulu, tuan-puan. Maka macam mana hasil yang didapatkan ni. Jadi dekat situ disebutkan bahawasanya yang pertama sekali daripada apa yang Ustaz Aslam baca tadi, yang pertama sekali kita boleh ambil pengajaran bahawasanya orang yang hebat di masa depan, dia dah nampak dah tanda-tanda bakat dia ketika dia masih kecil lagi, masih budak-budak lagi dah nampak dah. Macam seorang ulama besar pada zaman dahulu, Al-Imam An-Nawawi, tuan-puan. Al-Imam An-Nawawi ni, dia jenis budak
yang tak banyak berkawan dengan orang. Dia lebih minat baca buku, dia lebih minat menghafal Quran, dia lebih minat menghafal hadis, dia tak ikut. Tak minat nak berkawan, kawan main bola ke main apa, tak. Dia lebih suka duduk. Duduk, dia baca hadis. Duduk, dia hafal Quran macam tu. Daripada kecil lagi. Sehingga kan gurunya sendiri nampak, orang ni, budak ni, nanti dia dah besar, dia akan jadi orang hebat. Macam tu. Jadi, daripada kecil lagi, Syekh Fahmi dia dah pandai dalam menyampaikan. Dah pandai dalam berdakwah. Dah pandai dalam berceramah. Padahal pada ketika itu, umur masih lagi dalam 12 tahun sahaja. Ni tuan-tuan. Jadi, orang yang hebat, tanda-tanda tu dah ada daripada kecil lagi. Tapi ada juga yang dari kecil hebat, ujung-ujungnya jadi orang jahat. Contohnya ada juga. Tapi itu satu di antara 1000. Ada juga orang yang jahat contohnya. Tapi ujung-ujungnya jadi orang baik. Jadi orang hebat. Ada juga. Bukan tak ada. Ada juga. Tapi kebanyakannya, bila orang ni hebat di masa hadapan, tengok masa kecilnya. Memang dah luar biasa. Dah luar biasa. Masa kecil tu dah ada bakat. Dah nampak dah. Macam tu. Baik. Yang kedua ialah, sebelum beliau berceramah ni, disebutkan di sini, gigih menjalani latihan. Banyak persiapan, persediaan. Ni macam tu. Kita ada bakat dalam menyampaikan. Kita mesti ada latihan juga tu. Bukan main lepas tangan lambai terus tak ada. Macam kita nak buat program petang ni. Saya persiapkan, Ustaz Aslam persiapkan daripada pagi lagi tuan-puan. Walaupun buat kerja daripada rumah masing-masing, macam-macam benda kena buat. Sehingga buat program petang ni. Pukul 6 ni mula, persiapan mungkin program ni dalam 1 jam lebih sikit je. Tapi persiapannya berjam-jam sebelum itu dah siap-siap tuan-puan. Lepas zuhur daripada solat Jumaat, tak ada rehat, tak ada apa. Buat persiapan ni, buat tu. Orang tak nampak. Ni kan orang nampak hasil. Wah, ni kan contoh lah. Cantik lah Ustaz buat live. Macam dekat dalam TV contohnya. Padahal bukan dekat studio pun. Macam mana nak buat? Bukan senang nak buat tuan-puan. Banyak benda kena urus. Ni. Tapi, senang nak cakap dekat sini apa? Setiap perkara yang kita nak buat, kita kena ada persiapan. Syekh Fahmi buat persiapan ni. Ketika dia kecil, dia buat persiapan sungguh-sungguh dengan cikgu dia yang bernama Siti Rukamah. Macam mana hasil dia? Cuba kita baca teruskan ni. Saat tampil, Abuya berhasil membuat para penonton terpesona dengan gaya penceramah ciliknya dan membuat para orang tua bangga dengan penampilannya. Itu tersilap nama penonton. Bukan penonton, tapi penonton. Penonton. Betulkan sikit kat situ. Jadi, bila dah Syekh Fahmi yang kecil ni berceramah, Masya Allah, orang terpesona. Tengok, hebat betul dia menyampaikan ceramahnya. Hebat betul cara penyampaiannya. Dia cara penyampaian ni memberikan kesan juga, tuan-tuan. Memberikan kesan pada orang yang mendengar. Jadi, para penonton yang tengok tu, hebat ni kan. Ni hebat ni. Subhanallah. Lepas tu, maka saat beliau turun dari pentas, bapanya Haji Zamzam langsung menghadiahkan jam tangan Rolex yang sedang dipakainya kerana merasa bahagia sekaligus bangga dengan hasil pencapaian anaknya itu. Ni bila anak berjaya, yang paling seronok siapa tuan-puan? Bukan kawannya. Bukan siapa-siapa lagi lah. Yang paling berjaya, yang paling seronok adalah ayah dia. Ni yang paling bahagia ketika seorang anak berjaya, itu adalah ibu bapanya. Jadi, orang tua ataupun ayah kepada Syekh Fahmi ni, bila tengok anak ni hebat dalam menyampaikan, turun-turun daripada pentas tu, terus dibagi hadiah jam yang beliau pakai tu, bagi dekat anak. Itu dikenang oleh Syekh Fahmi. Walaupun beliau dah tua, boleh ingat kisah tu. Ni tuan-tuan dan puan. Jadi, seronoknya, di situ hikmahnya yang kita ambil, kebahagiaan seorang ayah yang paling bahagia ketika seorang anak berjaya itu adalah ibu bapanya. Sebab tu penyair Arab dahulu pernah menyatakan, dan syair ni juga disampaikan selalu oleh Syekh Fahmi. Apa kata beliau? Ni'amul ilahi alal anami kathiratun. Nikmat Allah ke atas manusia ini sangat banyak. Wa ajalluhunna, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia di antara nikmat yang manusia ni rasa sangat seronok, rasa nikmat tersebut sangat besar, ialah najabatul auladi, bijaknya seorang anak. Pandai anak buat, pandai anak ceramah,
Bukan orang tua je. Orang-orang tua anak yang lain pun rasa, oh hebatnya budak ni. Macam mana perasaan seorang ayah, ibu bapa yang memiliki anak tu. Yang melahirkan anak tu. Subhanallah. Mesti rasa seronok. Ini jadi ni'amul ilahi alal anami kathirah. Nikmat Allah itu banyak kepada manusia. Tetapi wa ajalluhunna, yang terbesar di antara nikmat Allah yang begitu banyak tadi ialah najabatul auladi, ketika orang tua melihat anaknya berjaya. Ni melihat pencapaian anaknya luar biasa, itu yang membuatkan orang tua bahagia, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, Abuya juga seorang yang mempunyai semangat dan keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu agama. Pada umur 12 tahun, beliau berkeinginan menuntut ilmu ke pondok pesantren Darussalam, Martapura. Tetapi saat itu kerana melihat usia dan tubuh beliau masih kecil, orang tuanya tidak sampai hati untuk melepaskan beliau menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka sempat tidak memberi izin kerana alasan tersebut. Ni kan, kita dah ada bakat berceramah, dah ada bakat menyampaikan, patut bakat tersebut dikembangkan. Ni jadi Syekh Fahmi hebat dalam menyampaikan, ini mesti dikembangkan, mesti menuntut ilmu lagi. Jadi beliau sendiri teringin nak memperdalam lagi ilmu agama, nak pergi daripada kampungnya ke negeri yang, ke tempat yang jauh. Kampung beliau di Amuntai, tuan-puan, Harusan. Kan? Nak pergi ke satu pondok pesantren, madrasah Darussalam. Darussalam ni di Martapura. Daripada Harusan ke Martapura itu, kalau jalan tak jam, memakan masa dalam 6 jam perjalanan. Bukan 60 minit, 6 jam. Jauh ni, umur 12 tahun, budak-budak. 6 jam perjalanan nak sampai ke tempat tu. Pasti orang tua risau, tapi beliau teringin. Ni ada bakat, mesti dikembangkan. Itu pengajaran kita ambil. Tapi orang tua ni rasa risau lah, budak ni kecil lagi. Baru umur 12 tahun, nak pergi sekolah jauh. Dan dulu, kena ingat tuan-puan, bukan ada WhatsApp macam kita sekarang ni, telefon senang nak berhubung. Bukan senang. Kan? Jauh ni. Maka mak ayah, ibu bapa kepada Syekh Ahmad Fahmi kecil ni tak bagi izin. Jangan dulu. Bukan jangan tu tak bagi izin untuk menuntut ilmu, tak. Tapi masih kecil lagi. Ni. Lepas tu macam mana beliau buat terus? Tak patah semangat dengan keinginannya, lalu beliau merajuk dan tidak mahu tidur di rumahnya. Budak-budak tuan-puan. Ni bukan orang dah tua merajuk tu susah sikit. Ni budak-budak. Kan, umur 12 tahun lagi. Kan, tak dibagi semangat nak menuntut ilmu ni, tak dibagi, merajuklah. Ni merajuklah. Lepas tu terus beliau pun tak nak tidur dekat rumah. Terus beliau tidur dan menghabiskan waktu di warung kecil di depan rumahnya. Jadi kan dah diceritakan, ayah Syekh Fahmi ni adalah seorang peniaga. Dia bukan seorang syekh ke ulama ke, tak, peniaga. Jadi ada warung kat depan rumah tu, beliau tak nak tidur kat dalam rumah, tidur kat depan tu je. Terus selama di tempat itu, beliau gunakan untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Beliau tidak naik ke rumahnya kecuali untuk makan dan minum sahaja. Yalah, merajuk. Sebab apa? Nak belajar, orang tua halang. Ini pengajaran juga kepada ibu bapa. Kan, kadang anak ni, dia minat satu perkara ni. Jangan halang dia daripada minat dia. Ni masalah nanti. Kadang anak ni ikut je. Kan, anak minat apa? Contoh dia minat masak, contoh. Mak ayah suruh dia belajar untuk jadi doktor contohnya kan. Jadi doktor kesihatan ni, tuan-puan. Anak minat masak, tapi suruh jadi doktor. Anak pun belajarlah kan. Tapi belajar dia pun setakat apa? Setakat supaya tak derhaka dengan ibu bapa je. Sebab ibu bapa dia tak ada minat, tuan-puan. Jangan paksa. Jangan paksa benda yang anak tak minat. Dan satu lagi, jangan halang minat anak. Jangan halang minat anak. Patut ibu bapa ni sokong apa yang diminati oleh anak ni. Jangan halang. Ni jangan halang. Tapi sokong. Kalau kita nak bimbing boleh, tapi nak menghalang jangan. Kalau halang macam mana? Macam paksa. Kita tak suka makan tom yum, tapi orang paksa makan tom yum, macam mana rasa dia? Makan memang makan lah, tapi ada rasa tak?
tak suka. Macam mana kan kita tak suka makan durian. Kita suka makan cempedak contohnya kan. Tapi orang paksa makan durian. Macam mana? Ya mungkin makan-makan sajalah setakat menghargai. Tapi cerita pasal kejayaan tu jangan ceritalah. Kan? Anak tak minat benda tu. Lepas tu kita nak berjaya dia di bahagian tu. Itu jangan cakap pasal kejayaan. Mungkin dia boleh berjaya habiskan pelajaran, pengajian dengan bidang yang kita nak. Tetapi nak jadi seorang yang berjaya dengan bidang yang kita nak tu, sedangkan dia tak minat, itu jangan cerita pasal kejayaan. Jangan cerita pasal kejayaan. Jadi apa minat anak? Sokong tuan-tuan. Dan setiap anak berbeza. Berbeza dia punya minat. Baik. Jadi, Syekh Fahmi tadi, beliau merajuk. Merajuk tak nak tidur kat dalam rumah. Bila tengok keadaan macam tu, macam mana pula yang seterusnya? Akhirnya, kerana melihat kesungguhannya, maka kedua orang tuanya kembali bermusyarat dengan beberapa orang tokoh di kampung. Setelah itu, dengan berat hati, kedua orang tuanya setuju melepaskan buah hatinya untuk mengembara, menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Padahal usianya waktu itu baru menginjak 13 tahun. Jadi ini budak lelaki tuan. Budak lelaki ni lepaskanlah dia untuk merantau. Berbeza dengan perempuan. Perempuan dia terhad. Kalau budak lelaki, anak lelaki, biarkan dia pergi merantau. Biarkan dia pergi merantau. Dia nak pergi mencari pengalaman. Itu lelaki memang macam tu. Lelaki memang macam tu. Jangan dia halang-halang. Dia nak pergi merantau. Dan memang Imam Syafi'i sendiri pesan. Kata Imam Syafi'i bermusafirlah. Ni lebih pesan ni kepada anak lelaki lah. Musafir. Pergi ke tempat jauh. Pergilah merantau. Engkau akan dapat apa yang engkau tak dapat di kampung halaman engkau. Pergi. Pergi menuntut ilmu. Pergilah. Engkau akan dapat ganti siapa-siapa saja yang engkau tinggalkan di kampung halaman engkau. Suruh merantau tuan-puan. Kata Imam Syafi'i, saya tengok air. Dia akan jadi kotor, dia akan jadi busuk. Kalau air tadi berada di tempat yang sama je tak mengalir. Tapi air tadi akan jadi bersih, akan jadi jernih, dapat diambil manfaat oleh orang apabila air tadi mengalir. Kalau duduk kat situ je, tak pergi. Orang kata pun tak pergi ke mana. Yang tu je lah kan. Lelaki pergi merantau, pergi tempat jauh, cari pengalaman. Macam tu. Kata Imam Syafi'i, singa tidak akan menjadi raja hutan. Dia raja hutan kan. Singa ni je raja hutan. Dia tak akan menjadi raja hutan kalau dia hanya berdiam dekat sarang dia je. Sarang dia je. Tak jadi raja hutan singa ni. Singa ni pergi sana, pergi sini kan. Sehingga dia menjadi raja hutan. Macam itulah juga. Seorang anak, lebih-lebih lagi anak lelaki, dia tak akan berjaya kalau hanya duduk dekat tempat dia sahaja. Kalau dia nak pergi tuan-puan, nak pergi ke mana, bagi izin dan doa. Jangan halang. Jangan halang minat dia. Bagi izin dan doa. Ni orang tua Syekh Fahmi tadi tak bagi izin sebab apa? Sebab butak lagi. Kan? Tapi sebab nak sangat, bagi izin. Bagi izin, lepaskan dan doa. Akhirnya apa? Tengoklah jadi macam mana. Jadi seorang pendakwa yang hebat. Jadi seorang ulama yang hebat. Kenapa? Sebab orang tua beliau tak halang minat beliau. Ni jadi pengajaran yang kita ambil pada petang hari ini, jangan halang minat anak bila kita nak anak tadi berjaya. Tapi kita bagi nasihat boleh, tak ada masalah. Bagi nasihat, bagi masukan. Tapi halang jangan. Ni kan, saya nak jadi chef lah. Contohnya kan, jangan engkau kena jadi doktor. Jangan macam tu. Jadi chef, okey boleh. Ke mana nak sekolah? Kita cek sama-sama. Sekolah yang elok kat mana? Okay. Bagi nasihat. Kalau nak jadi chef kena macam ni, macam ni, macam ni. Bagi nasihat. Halang jangan. Kalau kita halang, dia minat macam ni, kita halang. Dia minat itu, kita halang. Lepas tu kita harap dia jadi anak yang berjaya. Susah tuan-puan. Kita bimbing saja. Halang jangan, kita bimbing. Yang patut engkau kena buat macam ni lah. Mak ayah tak halang pun, tapi elok buat macam ni. Kalau nak buat macam ni, kena buat macam ni. Tapi minat dia jangan halang. Macam Syekh Fahmi, minat menuntut ilmu, suka dengan ilmu agama, nak memperdalami ilmu. Kecil lagi ni, mak ayah dia tak bagi sebab dia kecil lagi. Tetapi bila tengok kesungguhan dia memang sungguh-sungguh, maka dibagi izin. Bila dah dibagi izin, tengok macam mana hasilnya. Ni wallahu alam bissawab. Baik ibu.